Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan kritikan artikel untuk subjek pentaksiran pembelajaran. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Haznaziha binti Muhammad Daud, Nur Syafiqah Nadira binti Jamaluddin, Nurul Fatihah binti Muhammad Sanadi dan saya Nur Khairunisa binti Ibrahim. Tajuk artikel yang kami telah pilih ialah kajian keberkesanan program pentaksiran kerja amali iaitu PEKA Sains di satu penilaian di sekolah rendah. Kajian ini telah dilakukan oleh Mat Rashid Ishak pada tahun 2014. Tujuan kajian ini dilakukan ialah untuk menilai pelaksanaan kurikulum PEKA Sains di sekolah kebangsaan berdasarkan model CIPP iaitu konteks, input, proses dan produk. Oleh itu, reka bentuk kajian menggabungkan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Sampel kajian terdiri daripada 20 orang guru sains dari 10 buah sekolah kebangsaan di daerah Hulu Langat. Satu set soal selidik digunakan untuk mendapatkan data penilaian konteks, input dan proses. Satu set ujian lagi digunakan untuk memperoleh data penilaian produk daripada murid. Temu bual dan pemerhatian berstruktur juga digunakan bagi memperoleh data kualitatif dalam penilaian proses. Dapatan kajian menunjukkan bahawa elemen-elemen penilaian konteks iaitu kerelevanan kurikulum PEKA, persepsi guru terhadap PEKA, penilaian kendiri PEKA oleh guru adalah tahap sederhana. Elemen-elemen penilaian input iaitu peruntukan masa pengajaran dan kandungan kemahiran PEKA dalam buku teks juga sederhana. Dapatan penilaian konteks pula mendapati hanya elemen penekanan dalam pengajaran positif, strategi pendekatan, bentuk, teknik dan aktiviti pengajaran berada pada tahap sederhana, manakala penggunaan BBM, kaedah penilaian PEKA dan dapatan penilaian produk berada pada tahap negatif. Berdasarkan demografi guru pula, dapatan menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikasi antara faktor jantina dan umur dengan keberkesanan pelaksanaan PEKA, manakala dapatan bagi faktor kelaikan akademik pula menunjukkan sebaliknya. Dapatan temubual mengatakan PEKA yang dijalankan masih memerlukan penambahbaikan dalam pembelajaran dan pengajaran, pendedahan penilaian, masa pengajaran dan BBM yang diperlukan. Terhadap perkara teknikal yang mana penulis menulis abstrak secara terperinci tentang objektif kajian, kaedah kajian dan hasil dapatan kajian. Ini dapat membantu pemahaman lanjut pembaca dan sekaligus menarik minat pembaca untuk terus menggali idea dan hasil dapatan kajian ini. Yang kedua iaitu keseluruhan penulisan jenis ini juga ditulis dengan begitu ringkas dan padat, yang mana penyusunan idea yang tidak melebih-lebih dan tidak melerek-lerek. Yang ketiga iaitu penulisan jurnal ini juga menggunakan kaedah penyampaian idea dan ayat yang ringkas dan terus kepada maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Ini dapat membantu pemahaman pembaca seerti dengan idea utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang keempat iaitu sistem pemeragaannya juga begitu sistematik dan tersusun. Dapat diperlihatkan penulisan yang cermat dan baik yang mana mempunyai kesenambungan antara satu perenggan ke perenggan yang seterusnya. Yang kelima iaitu penyelarasan bahasa dan gaya penulisan jurnal ini juga mudah untuk difahami oleh pembaca dan pengkaji juga menggunakan kaedah penomboran dalam penulisan jurnal. Walaupun ditulis dalam bentuk penomboran yang ringkas, namun pengkaji tetap berupaya memberi keterangan yang baik bagi setiap satu senarai dalam meningkatkan lagi pemahaman pembaca tentang kaedah kajian analisis terhadap keberkesanan pelaksanaan PEKA di sekolah rendah. Seterusnya kita masuk kepada kritikan mengenai idea-idea ataupun isi-isi penting. Di sini penulis menegaskan tentang perspektif guru. Penulis ini menyatakan bahawa guru tidak menerima sebarang kesediaan atau pendedahan awal tentang cara pelaksanaan PEKA dengan baik.
Hal ini menyebabkan kesan buruk ke atas pelajar kerana pembelajaran mereka tidak berkesan. Hal ini ditegaskan di dalam pedagogi pembelajaran bahawa persediaan yang rapi sebelum memulakan kerja amat dititik beratkan dalam menjamin produktiviti atau hasil yang diperoleh adalah berkualiti dan dapat mencapai objektifnya. Yang kedua, alat bahan bantu mengajar dan penilaian kendiri PK oleh guru. Penulis ini menekankan bahawa BBM ini amat penting untuk keberkesanan dalam melaksanakan PK, terutamanya guru baharu dan guru bukan aliran sains. BBM amat penting kerana dapat merangsang pelajar untuk lebih menumpukan perhatian mereka. Ini dipetik oleh Rabiah Abdullah 2021. Yang ketiga iaitu pendedahan, teknik dan aktiviti pengajaran. Kaedah ini perlu digunakan secara keseluruhan bagi menjayakan PK. Sekiranya pelajar tak dapat menguasai kesemuanya, sudah tentu terhasilnya kelemahan. Ini dapat menarik minat pelajar juga jika semua teknik ini diambil dan dititik beratkan. Okey, saya teruskan kepada cadangan penambahbaikan. Yang pertama, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri perlu menyediakan bahan bantu mengajar yang mencukupi kepada setiap sekolah berdasarkan bilangan pelajar untuk melaksanakan PK. Yang kedua pula adalah kajian PK perlu diperluaskan lagi kepada semua sekolah dan daerah, terutama di kawasan pedalaman yang memerlukan perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan PK. Kita teruskan kepada cadangan yang ketiga iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri perlu memberikan pendedahan kepada guru mengenai pelaksanaan PK iaitu dari sudut pelaksanaan yang begitu efektif kepada pelajar. Yang keempat daripada sudut guru itu sendiri, guru perlu menggunakan teknik pengajaran yang menarik semasa melaksanakan PK agar hasil yang dihasilkan adalah sangat baik. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.